Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada petang ini kita akan mendengar taklimat EDU 5.0 bagi bahagian infrastruktur di UiTM Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Saya Azharuddin bin Abdul Samad, Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, merangkap Ketua Bahagian Infrastruktur. Pertama sekali diucapkan tahniah kepada pelajar baru dan juga selamat datang. Pengenalan bahagian infrastruktur seperti dia layak adalah catat organisasi bahagian infrastruktur. Jika lihat di situ, kami diketuai oleh Rektor Kampus iaitu Profesor Suraya Dr. Mak Yusof Hamid. Senarai staf bahagian infrastruktur adalah saya sendiri dan Encik Muhammad Azidi Muhammad Khairani sebagai penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan. Bahagian pentadbiran ICT terdapat 2 orang staf iaitu Puan Suzy Lawati dan Encik Rosman. Untuk unit sistem maklumat, kita diketuai oleh Encik Anwar Ishak dan dianggotai oleh Puan Jamilah, Puan Rashidah dan Encik Fauzi. Bagi infrastruktur ICT, diketuai oleh Encik Hakimi Hasin dan dianggotai oleh Puan Nolina, Encik Khairil, Encik Azuddin dan Puan Firzara Wanida. Seterusnya, bahagian yang paling besar sekali di infrastruktur iaitu unit operasi ICT diketuai oleh Encik Aidi Hasrimi, dianggotai oleh Puan Rosita, Encik Norzuna Edi atau lebih dikenali dengan Encik Edi, Puan Syairul Faridah, Puan Rita, Encik Amirul, Encik Syukur dan Encik Muhammad Haris. Senarai staf lain adalah Encik Muhammad Ashraf Razali, dalam Pegawai Teknologi Maklumat, ditempatkan sementara di kampus Tapah, dan Encik Nurul Akhlak Ahmad Khalil, Juruteknik Komputer Kanan, yang ditempatkan di unit komunikasi korporat. Di skrin adalah gambar bahagian hadapan, pintu hadapan pejabat bahagian infrastruktur. Kami terletak di bangunan Annex 2. Ya, ini gambar bangunan bangunan Annex 2 ya. Salah satu mercu tanda bangunan Annex 2 adalah menara telekomunikasi ini di atas bukit bersebelahan dengan Annex 2. Okey, untuk jika ada sebarang masalah boleh hubungi meja bantuan kami iaitu 374-2501 atau boleh WhatsApp dengan WhatsApp rasmi kami 05-374-2500. Waktu operasi adalah seperti di bawah 8 pagi hingga 5 petang. Waktu rehat adalah 1 hingga 2 kecuali Jumaat. Waktu rehat 12 suku hingga 2.45 dan waktu cuti umum ataupun satu dan Ahad kita tutuplah. Ini pengenalan bahagian infrastruktur iaitu carta fungsi infrastruktur. Carta fungsi ni kita ikut unit yang kita ada iaitu unit sistem maklumat yang akan terlibat dalam bahagian sokongan sistem dan juga pembangunan sistem. Unit operasi ICT kita ada sokongan teknikal, perolehan dan inventory dan juga pengurusan maklumat komputer. Unit infrastruktur ICT kita ada support untuk unit perkhidmatan rangkaian dan juga perkhidmatan pusat data. Untuk bahagian untuk unit pentadbiran kita fungsi mereka lebih kepada rekod dan dokumen bahagian. Tertera di gambar ni kemudahan ICT kampus Seri Iskandar. Di kampus Seri Iskandar kita ada 17 buah makmal komputer iaitu 1 buah makmal komputer vision, 4 buah makmal komputer FSSR di bangunan FSSR, 6 buah makmal komputer FSPU di bangunan Jabatan Ukur Bahan, 2 buah makmal komputer high-end. 2 buah makmal komputer high-end ni ada di bangunan Annex 2 juga, 2 di tingkat atas. 3 buah makmal komputer APB dan 1 buah makmal komputer IPSIS. Di kami juga ada 45 unit webcam yang boleh digunakan untuk pinjaman iaitu 15 unit di makmal komputer FSSR1, 15 unit di makmal komputer di FSPU di bangunan Ukur Bahan dan 15 unit di makmal komputer PITA. PITA ni dia ada bangunan dia sendiri ya. Seterusnya, Wi-Fi hotspot kami ada sediakan di pelbagai lokasi, tapi keperluannya adalah pelajar perlu mendaftar di laman web tertera iaitu wifi.uitm.edu.my. Seterusnya, kemudahan ICT kampus Seri Iskandar. Yang ni makmal komputer tadilah sama je.
Cuma kami ada tambahan iaitu Smart Classroom di bangunan Maps. Kami ada untuk Seri Iskandar, kami ada satu buah makmal komputer Smart Classroom di bangunan Maps. Penggunaan adalah melalui tempahan saja. Jadi kemudahan ICT kampus Seri Iskandar untuk online distance learning iaitu ODL, kita ada Wi-Fi hotspot di pelbagai lokasi iaitu di PITA, semua Dewan Makan College, semua bilik rekreasi pelajar iaitu bilik rekreasi ni satu bilik yang biasanya bersebelahan dengan pejabat kolej dan sebahagian bangunan akademik dan juga fakulti. Selain daripada itu, kita juga sediakan Wi-Fi di Pusat Islam, Koperasi dan Dewan Seri Iskandar. Ini adalah peraturan makmal komputer. Peraturan ini memang kena diikuti untuk sebagai peraturan sebelum menggunakan makmal komputer lah. Jadi kalau nak masuk tu memang kena ikut peraturan-peraturan ni, iaitu di antaranya sentiasa mempamerkan kad matriks. Jadi pelajar yang nak masuk kena pakai kad matriks lah. Sebab kami nak kenal pelajar ke, orang luar ke, atau kontraktor ke yang masuk ke, siapa ya. Seterusnya sentiasa memahami peraturan dan sosial rupa diri UiTM. Dan seterusnya ya. Ni dipaparkanlah carta alih pengurusan pencegahan penularan jangkitan penyakit coronavirus 2019 di makmal komputer UiTM Perak. Pelajar wajib mengisi borang atas talian iaitu di saringc19.uitm.edu.my. Pelajar wajib scan QR code yang disediakan sebelum memasuki makmal komputer. QR code ni kami tampal di pintu ataupun di papan kenyataan lah. Ataupun kalau dah masuk tu kita ada sediakan jugalah QR code tu di meja pensyarah. Seterusnya, ni kalau tak ada scan QR code, kita minta pelajar isi maklumat ni secara di dalam buku yang disediakan, buku daftar kehadiran. Yang ni seperti biasalah, pemeriksaan saringan. Kalau ada bersimptom macam batuk, sesama, demam ke, sukar bernafas, boleh kami minta pelajar untuk rujuk ke unit kesihatan. Jika tiada simptom, boleh terus masuk ke makmal komputer dan ikut ketetapan yang telah ditetapkan, iaitu kami dah jarakkan penggunaan 1 meter ke 1 meter dan pelajar berada mengikut nombor yang diberikan. Habis itu jangan bergerak pergi ke jumpa kawan ke sembang kawan dengan jarak dekat. Seterusnya itu sajalah, dan jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer setelah masuk dalam makmal komputer. Ini contoh paparan untuk saring C19 ya, bila kita login nanti. Untuk pelajar boleh guna login di iStudent. Ini peraturan makmal komputer ya, tiada makanan, jam minggir, jangan ubah setting. Nak log off, log on komputer tu kena shutdown properly, jangan terus tutup switch. Buat kerja dalam keadaan senyap, jangan bising-bising, dan surf safely, jangan klik pautan yang kita tak kenali. Keep your station tidy, pastikan tempat kita kemas ya. Save often. Save often maksudnya kita save selalulah apa yang kita buat tu. Sebab kalau tidak menentu, mungkin power trip, habis semua kerja-kerja kita akan hilang. Ini gejala vandalisme di makmal komputer. Tindakan tertib akan dikenakan kepada mereka yang melakukan vandalisme, iaitu yang ini macam seperti kita dapat lihat ni, keyboard tu diconteng dan juga screen monitor pun diconteng. Perkhidmatan kampus, makmal komputer, terdapat 17 buah makmal komputer, terdapat 980 unit komputer sewaan, terdapat 1 smart classroom iaitu di bangunan Maps tu. Seterusnya, high-end PC, kita ada high-end PC sebanyak 31 unit, iaitu 15 dan 16 unit, iaitu 2 lab.
kelajuan bandwidth internet di kampus Seri Iskandar adalah sebanyak 2 gigabit per second wired. Wi-Fi yang ada di dalam kampus setakat ini adalah 74 unit, dan special untuk Wi-Fi kita disediakan 1.4 Gbps Unify. Itu ditambah lagi dengan 300 Mbps Unify di pita saja. Jadi keseluruhannya untuk Wi-Fi saja kita ada 1.7 Gbps. Agak laju ya. Okey, perkhidmatan Wi-Fi kampus ni jangan lupa daftar di wifi.utm.edu.my. Untuk belajar kita gunakan SSID, Service Set Identifier. Staff akan guna SSID UiTM Wi-Fi Staff. Pelajar guna UiTM Wi-Fi Student. Dia akan keluar seperti di simbol sebelah kanan dah. Bila kita cari Wi-Fi nanti, kita onkan Wi-Fi, dia akan keluar signal-signal dia lah. Untuk staff, pilih UiTM Wi-Fi Staff. Untuk guest, boleh klik UiTM Wi-Fi Guest, dan untuk student, UiTM Wi-Fi Student. Ini laman web ya, bila kita nak daftar Wi-Fi di wifi.utm.edu.my. Ini page utama dia. Perkhidmatan Wi-Fi kampus untuk student ni kita boleh terus guna student portal ID punya credential. Ni dilampirkan ya, perkhidmatan how to connect. Kalau kita guna Android di sebelah kiri itu, dan kalau kita guna iOS ataupun iPhone, kita guna yang sebelah kanan tu. Kaedah dia berbeza sedikit lah. Ini setting yang kita perlu setkan di peranti kita. Setting ni kita buat sekali saja. Bila dah buat, bila kita keluar daripada kawasan Wi-Fi dan kita masuk semula, kita tak perlu login semula. Okey, perkhidmatan Wi-Fi kampus yang ini infrastruktur lah. Infrastruktur yang kami ada. Ini lokasi-lokasi Wi-Fi di Kolej Kediaman. Kami memang dalam perancangan untuk menambah baik Wi-Fi di Kolej Kediaman. Mungkin dalam masa terdekat lah, mungkin kalau ada bajet, kita akan laksanakan lah. Perkhidmatan yang disediakan adalah selain daripada Wi-Fi, kita ada kad pelajar. Kad pelajar ni kalau hilang, dia kena cas sebanyak RM50 dan pembayaran perlu dibuat di pejabat bendahara kampus masing-masing. Selepas dah buat pembayaran, baru boleh buat cetakan semula. Boleh berhubung dengan PIC kita, iaitu Encik Aidil Asri Refleksi, penolong pegawai teknologi maklumat, di talian 05 374 2501. Sistem pelajar, ini sistem yang kita sediakan lah untuk belajar. Kita ada file portal sebelah kanan, dan juga sistem eHCP, iLearn, eAcademic System. Semua ni sistem-sistem yang boleh digunakan oleh pelajar. Ini contohnya iStudent Portal, ini student ID dan juga password. Kena masukkan lah untuk login ni. Tapi untuk kalau first time login, kita klik yang bawah tu lah, first time login, dan ikut panduan yang keperluan maklumat yang diperlukan isikan. Nanti kita akan dapat login lah untuk ke student portal. Kalau kita lupa password, kita boleh klik lupa password. Lepas tu masukkan, yang penting kat sini kita kena masukkan email alternatif kita. Email alternatif ni email alternatif yang dimasukkan, yang didaftarkan semasa kita mendaftar sebagai pelajar UiTM. Yang ni penting ya, sebab ramai yang bila nak recover password, dia tak dapat password dia semula sebab email dia yang didaftarkan dulu dia dah tak pakai dah, ataupun email tu pun dia dah tak ingat, ataupun email tu dia salah daftar. Mungkin salah huruf ke, .com dia tulis .com. Itu biasalah tu, memang banyak kejadian yang macam tu. Ini lagi perkhidmatan yang disediakan adalah seperti berikutlah: student login, smart card, dan macam-macam tu lah. Ada UFuture, iLearn. Ni setiap pelajar akan mendapat akaun Gmail pelajar yang di bawah. Ini kira email rasmi UiTM ya.
untuk login ni kita ikut panduan ni. Layari mail.yatm.edu.my, Gmail, pilih Gmail student, masukkan username seperti berikut. Iaitu username ni kita letak nombor pelajar kita sebelum add student.yatm.edu.my. Masukkan password mengikut kombinasi yang seperti berikut juga, iaitu 2 huruf pertama daripada nama penuh pelajar dan huruf pertama adalah huruf besar. Huruf kedua huruf kecil dan diikuti dengan simbol @ dan 6 nombor terakhir nombor pelajar. Contoh Nur Hania Abdul Halim, nombor pelajar 2021897072. Password dia akan jadi N besar, U kecil, A bulat iaitu simbol @ tu, kemudian diikuti dengan nombor pelajar yang 6 terakhir iaitu 897072. Bagi pelajar yang ada masalah untuk login ni, kita minta isi borang aduan di units.yatm.edu.my. Pilih kategori yang kita kena pilih adalah operasi email Google. Okey, selain daripada email Google, kita ada juga Office 365, iaitu kombinasi Microsoft Office Desktop dengan Cloud Office 365. Antara pelayanan yang boleh digunakan adalah Windows Internet Explorer 10 yang ada di Windows 7 dan 8, IE 9, IE 8, Firefox latest version, Chrome dan juga Safari. Yang ini semua latest version ya. Okey, yang ni kita nak masuk ke Office 365, kita buka login.microsoftonline.com. Masukkan username dan password. Jika email rasmi ni email rasmi UiTM ya. Yang guna email pelajar Google Mail tadi tu. Selepas bila login, Microsoft Office 365 akan meminta kita untuk kemaskini kata laluan. Yang ni kita ikut je lah ya. Ikut dia punya step by step tu. Jangan tertinggal ya. Yang pentingnya password tu kita kena ikut spek dia lah. Ikut spesifikasi dia, iaitu 8 karakter minimum dan perlu ada huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga simbol. Contohnya adalah P huruf besar, E bulat, simbol @ tu, S, WORD dan juga nombor 123. Yang penting juga kita kena masukkan setelah kemaskini kata laluan tadi, kita kena masukkan email alternatif. Maksudnya bila kita lupa password ke apa ke, nanti password tu akan dihantar ke email alternatif kita lah. Okey, itu saja. Yang ni kita semak dia punya email alternatif ya. Sebab email alternatif tu nanti kita akan dapat password macam kod lah, kod tu. Jadi kod tu kita akan gunakan untuk verification ni lah. Verification yang kita ni pelajar UiTM dan kita ni layak untuk gunakan akaun Microsoft 365. Okey, bila dah kemaskini tu, kita setelah berjaya verification, kita akan dibawa ke main Office 365. Ini adalah aplikasi yang terdapat dalam Microsoft Office 365, iaitu Outlook, OneDrive, Word, Excel, kira banyak lah. Yang penting kat sini, biasa untuk kelas kita pelajar biasanya akan gunakan Microsoft Teams. Yang ni nanti pelajar akan dibimbing oleh pensyarah masing-masing lah untuk masuk dalam Microsoft Teams dan menjadi ahli kepada Microsoft Teams ikut kelas masing-masing. Salah satu perkara yang penting juga adalah single sign-on. Yang ini penting ya, sebab pengguna sistem-sistem yang digunakan di UiTM, kebanyakannya kita dah Jabatan Infrastruktur di Shah Alam, dia dah masukkan ke dalam web SSO, iaitu kena login di SSO dulu, single sign on, sebelum kita boleh gunakan sistem tu di laman web dia. Jadi kita buka, untuk pelajar boleh buka sso.yatm.edu.my, klik first time login. Kemudian pengguna akan dihantar ke halaman SSPR untuk mengaktifkan akaun web SSO. Ni ya. Isikan maklumat berikut, iaitu ID pelajar dan email alternatif.
Email alternatif ni yang saya cakap tadi itulah email yang penting tu, yang kita gunakan masa pendaftaran masuk pendaftaran sebagai pelajar. Kalau ada masalah berkenaan dengan email alternatif ni, contohnya dah terlupa ke email tu apa, ataupun nak ubah ke kepada email alternatif yang terbaru, boleh hubungi di pejabat akademik ikut fakulti masing-masing ya. Ni yang seterusnya kita cuma klik activate. Seterusnya kod keselamatan dihantar ke email alternatif. Kita buka email alternatif tu dan dapatkan kod keselamatan dan terus klik here, masukkan kod keselamatan seperti dalam langkah 7 dan tanpa kod keselamatan seperti yang di dalam ruangan yang disediakan tadi. Okey, seterusnya akaun web SSO. Setelah kod keselamatan anda disahkan, klik continue. Okey, seterusnya ke-9, akaun web SSO anda telah diaktifkan. Klik continue, anda akan menerima notifikasi pengaktifan akaun di email rasmi UiTM anda, iaitu di email rasmi yang menggunakan nombor pelajar tu. Seterusnya pengguna perlu meletakkan kata laluan akaun SSO. Yang ini kena ikut spesifikasi password yang selamat tu lah. Yang kena ada huruf besar, huruf kecil, ada kod dan juga ada nombor. Okey, seterusnya ini UNIS, iaitu satu sistem. UNIS ni bermaksud University IT Services, iaitu merupakan pusat aduan bagi sistem-sistem dalaman UiTM. Langkah untuk membuat aduan, contohnya ada masalah berkenaan sistem UFuture ke, email rasmi UiTM ke, boleh buat kita buka di laman web unis.uitm.edu.my. Pilih aduan ICT, kemudian klik staff ataupun student. Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan. Dia akan minta macam email alternatif, kita dan juga detail aduan lah, lokasi di mana. Seterusnya pilih kategori dan set kategori yang berkenaan. Seterusnya isi detail. Detail ni maksudnya detail apa tu masalah yang kita hadapi. Kemudian kalau ada lampiran atau ada screenshot, kita boleh klik choose. Seterusnya kita terus klik submit. Setelah submit aduan, biasanya dalam tempoh sehari atau 2 hari atau 3 hari, kita boleh semak semula lah aduan kita di unit tu. Cara nak semak aduan adalah seperti berikut ya. Okey, seterusnya langkah menyemak aduan di unit tadi ya. Kita buka laman web units.uitm.edu.my dan pilih status aduan ICT. Seterusnya masukkan nombor staff ataupun nombor student dan kemudian tekan butang search. Jadi apakah kemudahan-kemudahan aduan bidang-bidang aduan yang ada dalam UNIS? Iaitu contohnya, sebab sebenarnya ada banyak, tapi contohnya adalah permohonan geran komputer bagi staf akademik ataupun pengurusan dan profesional, iaitu kekitangan grade A. Kedua adalah permohonan penambahan gelaran pada email rasmi, contoh doktor, profesor, profesor madya, TS, TC dan seterusnya. Ketiga adalah permohonan akaun Microsoft 365. Keempat, yang ni yang biasa kita gunalah, masalah kekasan dan periksaan komputer, biasanya untuk kaki tangan sajalah, untuk student tiada. Kelima, masalah wifi rangkaian, macam contohnya password tak boleh guna ke, ataupun masalah tak boleh nak connect, tak tahu cara nak connectnya, kita boleh buat aduan di situ. Nanti kita boleh tengoklah ya. Seterusnya masalah aplikasi turn in. Ni biasanya untuk kegunaan semakan kadar kesemakan itu research yang pensyarah dah buat lah, pensyarah dan juga pelajar. Seterusnya student dan staff portal, kita boleh buat aduan juga di sini, dan juga sistem-sistem lain iaitu sistem SIMS, HRPU, MyATP, Prisma dan juga SaringC. Ini kategori dia ya, kategori yang ada dalam sistem UNIS, iaitu saya dah kira, kalau tak salah kira adalah 55 kategori aduan. Ini baru kategori ya, bawah dia ada subkategori pula. Jadi kita banyak tengok tu ada macam-macam ya, ada keselamatan, antivirus, operasi, pusat data, sistem yang paling banyak lah.
Seterusnya, garis panduan ICT di kampus untuk pelajar boleh rujuk di Dasar Keselamatan ICT Universiti, garis panduan mampu dan juga perkeliling PPII. Perkeliling semua ni kita boleh semak di ppii.jtm.edu.my. Di situ semua perkeliling adalah dan juga garis panduan. Okey, setakat itu sajalah. Apa tu? Taklimat untuk bahagian infrastruktur pada kali ini. Yang dipaparkan juga adalah website UiTM iaitu perak.uitm.edu.my, dan juga aduan ICT. Ni semua link-link dia lah, link e-clock dan juga WhatsApp. E-clock ni untuk pelajar yang menjalani praktikal ataupun perantis lah. Dan juga untuk staf yang belum ada nombor pekerja lagi boleh gunalah e-clock ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.